Yang Mulia Puan Nurul Huda binti Awang Haji Mohin selaku pemangku ketua pentadbiran, Yang Mulia Abdul Hazim bin Haji Saman dan juga Yang Mulia Ruby Susanti binti Haji Jahli iaitu selaku jawatan kuasa jualan amal yang akan diadakan iaitu di Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam Charity Bazaar 2020. Assalamualaikum. Sihat hari ini Puan ya. Selamat datang kita ucapkan ya kepada tetamu-tetamu kita, dan sebetulnya ada mereka inilah yang akan mengambil peranan penting dalam dalam Charity Bazaar 2020 ini, iaitu anjuran Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam. Baik, sekali lagi kita ucapkan selamat datang untuk tetamu-tetamu kita, dan Munirah rakan saya sudah pun mengenalkan siapakah mereka. Sekali lagi diperkenalkan di hujung sekali ya, satu-satunya jejaka yang mewakili daripada Pusat Charity, maksudnya Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam ini ya. Sekali lagi kita perkenalkan Yang Mulia Abdul Hazim bin Haji Saman, merupakan Ketua Bantuan Belajar, maafkan saya, jawatan kuasa ya, dan juga Nurul Huda ya, merupakan pemangku ketua pentadbiran, betul ya? Dan di tengah sekali iaitu Ruby Susanti binti Haji Jahli, juga jawatan kuasa jualan. Baik, sebagai pengenalan atau pembukaan, kita ingin mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan jualan amal Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam ini. Mungkin Puan Nurul Huda dapat menerangkan objektif acara tersebut yang akan diadakan nanti. Terima kasih Munirah. Acara ini bertujuan untuk mendapatkan kewangan khusus untuk mengisi tabung Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam, yang mana keseluruhan kewangan yang diperolehi itu nanti dimanfaatkan untuk menampung dan membiayai perbelanjaan dan perkhidmatan yang telah dan akan dirancang untuk dilaksanakan bagi menangani kesejahteraan insan-insan istimewa di Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam ini, dan juga untuk menerapkan rasa kesedaran dan penglibatan orang awam dalam membantu orang-orang berkeperluan khas. Dan baik, untuk menerapkan rasa kesedaran dan juga penglibatan orang awam ya dalam, jadi kita ingin mengetahui juga bilakah acara ini diadakan ataupun akan dijalankan. Ianya akan dijalankan pada hari Jumaat 13 hari bulan Mac hingga Ahad 15 hari bulan Mac 2020, bermula jam 10 pagi hingga 10 malam, iaitu 3 hari. Ya, selama 3 hari itu bermula hari Jumaat 13 Mac 14 dan juga 15. Ya, hingga 15 Mac 2020, bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Ya. Mungkin dapat diterangkan Puan sedikit mengenai dengan Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam. Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam ini adalah badan bukan kerajaan dan bukan berasaskan keuntungan. Dari itu semua perbelanjaan sepenuhnya ditanggung oleh Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam sendiri. Perbelanjaan bulanan adalah sebanyak RM50,000 sebulan, dan oleh itu Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam mengharapkan sumbangan dan sokongan orang ramai untuk membantu dalam menjana dana kewangan Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam. Ini adalah kerana pusat ini tidak mengenakan bayaran kepada penuntut-penuntut berkeperluan khas di Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada individu-individu dan syarikat-syarikat yang telah menyumbangkan derma kepada Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam, dan juga kepada Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah kerana telah memberikan sumbangan derma sebanyak RM50,000 setiap tahun sejak tahun 2001. Baik, ya silakan. Ada lagi? Ada lagi. Ya, silakan. Untuk menampung perbelanjaan bulanan Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam, pusat ini terpaksa mengadakan 3 aktiviti amal seperti charity golf yang akan berlangsung 27, 28, 29 Mac 2020, Charity Bazaar yang akan berlangsung minggu depan 13 hingga 15 Mac, dan Charity Walk Run Cycle yang akan berlangsung pada 30 Ogos 2020. InsyaAllah. Baik, Nurul Huda, acara-acara begini, apakah ini merupakan kali pertama ataupun sebelum-sebelum ini pada tahun-tahun yang lalu ada diadakan? Ada diadakan. Projek setiap tahun projek ya? Tahunan Pusat Ihsan. Tahunan ya. Okey. Jadi macam mana sambutan jika kita imbas kembali sambutan pada tahun lalu? Sambutan pada tahun lalu amatlah menggalakkan. Bagi Charity Bazaar, kami dapat mengumpulkan dana sebanyak yang kami dapat terima, insyaAllah, alhamdulillah, dan
charity walk run cycle. Tahun lepas kami menerima 1,100 penyertaan dari orang ramai. InsyaAllah kami berharap akan bertambah pada tahun ini. Kerana kami membuat kelainan baru iaitu mengadakan di Kuala Belait. Yang akan datang. Ya. Bukan pada 13, 14, 15 ni. Bukan. Jatuh. Okey. Jadi mesti tunggu lagi lah mana apa update-nya acara yang akan diadakan nanti. Baik, kita beralih dulu pada Abdul Hazim ya. Mungkin Abdul Hazim boleh menerangkan ataupun menjelaskan daripada bahagian logistik ya dan juga keselamatan bagi jualan amal Pusat Ihsan ini. Okey, terima kasih. Sama. Pihak penganjur telah menyediakan sebanyak 50 petak jualan bagi yang ingin peniaga-peniaga yang ingin mengikuti jualan amal Pusat Ihsan, yang mana pihak penganjur telah memberikan 10 kali 10 seukurannya untuk petak sebagai petak jualan mereka. Jadi sukatan tersebut diberikan pada peniaga sama ada mereka memilih untuk di kawasan lot A atau lot B, yang mana lot A adalah merupakan kawasan letak kereta di pusat belia dan juga lot B adalah kawasan di dalam indoor pusat belia. Jadi setiap petak jualan pihak penganjur memberikan satu meja berukuran 3 kali 6. Jadi setiap satu petak diberikan 2 kerusi dan juga 1 soket point untuk kegunaan peniaga-peniaga semasa jualan amal tersebut. Pihak penganjur sudah menyediakan 50 petak jualan, akan tetapi itu adalah had yang diberikan buat masa ini. Akan tetapi pihak penganjur boleh menambah lagi sekiranya ada peniaga-peniaga yang mahu mengikuti lagi, walaupun had diberikan sejumlah 50 petak. Sekiranya ada yang mahu lagi turut serta lah ya. Turut serta last minute kami boleh menerima, kan tetapi kami akan menambah di tempat yang berbeza lah, tapi di kawasan masih di kawasan antara lot A atau lot B. Jadi penambahan tersebut tidak akan menjejaskan peniaga-peniaga dan juga petak jualan yang sudah awal membooking. Yang menempah lah ya. Yang menempah awal. Jadi tidak akan terjejas atas perubahan yang akan yang akan berlaku lah. Jadi setiap peniaga jualan amal, pihak penganjur juga akan membantu peniaga-peniaga untuk mempromosikan barangan. Jadi bukan saja barangan, malah perusahaan mereka itu akan dipromosikan melalui sosial media. Kerana Pusat Ihsan juga mempunyai sosial media yang amat dikenal pasti oleh seluruh negara Brunei. Jadi sekaligus mendedahkan perusahaan mereka kepada orang ramai. Jadi mana-mana pengusaha peniaga yang baru berkecimpung dengan perniagaan bolehlah mengikuti untuk didedahkan lebih kepada lebih lebar luas. Jadi pada hari pertama tersebut, pembukaan hari jualan amal, pihak penganjur juga mengadakan persembahan tausyih, yang mana persembahan tersebut akan dijayakan sendiri oleh kaki tangan pelajar, kaki tangan Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah dan juga pelajar-pelajar yang berkelainan upaya. Dalam persembahan mereka akan diselitkan beberapa persembahan yang diketengahkan adalah bahasa isyarat, menyanyi dengan membuat persembahan tausyih dengan berbahasa isyarat. Wah, satu menarik ya. Di dalam pertama kali diadakan buat untuk persembahan tausyih pertama kali. Menarik. Jadi kalau persembahan yang sebelumnya adalah bahasa lagu-lagu kebiasaan Melayu lah, dibuat dalam bahasa isyarat. Tapi ini buat pertama kali pihak penganjur akan membuat persembahan menggunakan bahasa isyarat dalam bahasa Arab.
Sebab lagunya lagu Tausyih. Tausyih, ya. Menarik sekali. Jadi tujuannya adalah untuk memperlihatkan kelebihan anak-anak Pusat Ihsan yang mempunyai kelainan upaya, dan juga membuktikan yang anak-anak seperti mereka ini boleh juga membuat karya. Betul. Sama seperti orang-orang yang biasa. Ya. Bukan cuma artis yang boleh berkarya, tapi budak-budak yang berkemampuan mempunyai kelainan upaya ini juga boleh menjadi artis, insya-Allah. Jadi perhatian atas persembahan itu juga bertujuan untuk menarik lagi pengunjung-pengunjung untuk datang menyaksikan macam mana persembahan Tausyih berbahasa isyarat jadi di Pusat Belia. Jadi kalau sekiranya ingin menyaksikan, bolehlah datang pada hari 13 hari bulan, iaitu bulan minggu hadapan, dari hari Jumaat sampai hari Minggu, hari Ahad. Okay. Jadi begitulah dari segi persembahan. Manakala dari segi keselamatan, pihak penganjur telah meneliti kawasan-kawasan yang bakal diadakan, iaitu di Pusat Belia. Jadi pihak penganjur sudah mengenal pasti kawasan-kawasan yang akan bakal diadakan ini, meneliti kawasan keselamatan, iaitu telah dibuat beberapa kumpulan untuk memastikan dan mengawal keselamatan sekiranya berlaku kecemasan sewaktu jualan amal diadakan. Ya. Baik, itulah dia sedikit sebanyak dari bahagian logistik Tuan yang diterangkan tadi, iaitu menariknya persembahan Tausyih yang akan diseratkan nanti ialah dengan menggunakan bahasa isyarat ataupun sign language. Jadi sesuatu lagi yang baru, sesuatu yang baru yang mesti kita ingin ketahui lebih lanjut lagi. Habis kita mesti ada di sana, iaitu di Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Maryam Charity Bazaar yang akan berlangsung bermula dari 13 hingga 15 Mac 2020. Baik, soalan seterusnya untuk Puan Ruby Tadi Tuan Abdul Hazim ada menerangkan sedikitlah acara yang akan berlangsung, dan ada 50 petak yang ada, tapi mungkin kalau sekiranya ada yang berminat lagi akan dibesarkanlah, mungkin ada satu ruang untuk mereka juga. Baik, adakah pendaftaran masih dibuka untuk mereka yang berminat? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerai masih lagi dibukakan bagi mereka yang di luar sana ingin mengikuti jualan amal Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Maryam yang akan diadakan pada 13, 14 dan 15 Mac 2020. Okey. Yang mana Azim telah menerangkan ada kira-kira 50 petak jualan Pusat Ihsan, ada menawarkan dua tempat yang berbeza, iaitu lot A, iaitu berada di luar, dan lot B berada di dalam dewan. 28 yang terletak di bahagian luar dan 23 yang terletak di bahagian dalam. Gerai yang di bahagian dalam terdiri daripada sokongan daripada negara-negara jiran. Ditawarkan juga berbagai aktiviti, antaranya permainan kanak-kanak yang disediakan kira-kira 10 jenis permainan yang berbeza. Antaranya ialah permainan memuji minda, memuji kemahiran diri, dan banyak lagi lah. So kepada orang ramai dialulakan untuk datang selama 3 hari. Selain daripada itu, garage sale juga diadakan sewaktu berlangsungnya jualan amal. Ianya terdapat baju-baju, tudung, beg dan macam-macam lagi lah.
Dan bagi mereka yang berminat untuk mengikuti jualan, ianya tidak dihadkan, maksudnya boleh menjual makanan ataupun pakaian dan sebagainya ataupun permainan. Tidak dihadkan lah. Tidak dihadkan. Petak jualan yang ada di luar iaitu lot A merupakan jualan berbentuk makanan, minuman, live cook dan barbecue. Untuk bahagian makanan ada tempatnya dan untuk bahagian yang lain pun ada tempatnya. Baik. Okey, silakan. Okey, mungkin kita kembali kepada Nurul Huda sendiri, pada Nurul Huda sendiri. Baik, mungkin sebelum kita ini, apakah harapan sebetulnya nanti sepanjang bazar ini diadakan nanti? Harapan kami ialah untuk orang ramai membawa keluarga dan kawan-kawan untuk datang menyokong Pusat Ihsan Al-Amirah Hajah Mariam Charity Bazaar 2020. Ianya adalah kerana pada tarikh tersebut adalah cuti sekolah, cuti persekolahan, dan keluarga-keluarga di luar sana dapat membawa anak-anak mereka untuk bermain permainan yang telah kami sediakan dan berjualan, membeli belah juga di dalam jualan amal itu. Okey, itu dia. Dan kami juga ingin memberitahu kepada orang ramai yang ingin datang bahawa kami menggalakkan orang ramai untuk membawa beg kitar semula kerana gerai jualan Pusat Ihsan Al-Amirah Hajah Mariam tidak akan menyediakan beg plastik kerana kami ingin menjadi lebih ramah dengan alam sekitar, dan kami juga menjual beg kitar semula yang daripada Pusat Ihsan Al-Amirah Hajah Mariam sendiri yang berharga RM1. Jadinya ia sambil membeli sambil beramal ya pada acara yang akan diadakan nanti, iaitu Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam Charity Bazaar 2020. Pelbagai acara nanti akan diadakan, aktiviti memang sesuai untuk seisi keluarga dengan anak-anaknya, bawa ibu bapa, siapa yang berminat untuk kita bersama. Dan jadi juga kita saksikan bersama poster ini sebelum kita terus bersama nanti. Okey, ini dia. Dapat anda saksikan, ianya diadakan bermula pada 13 hingga 15, jadi selama 3 hari insya-Allah. Dan mungkin Abdul Hazim, ada yang bertanya, mungkin letak kereta macam mana di sana? Takut ada macam mana keluasan letak kereta atau sebenarnya akan diadakan di pusat belia di pusat belia. Jadi macam mana tu? Faham saya lah kawasan di tengah bandar kan? Betul-betul. Memandangkan kawasan pusat belia adalah terhad bagi letak kereta. Jadi pihak penganjur menyarankan untuk meletakkan kereta berdekatan dengan alat-alat kebesaran diraja. Di sana, jadi menggunakan lalu lintas. Jejantas juga ada. Jejantas memang boleh disediakan di sana. Memang disarankan untuk menggunakan jejantas kerana ia lebih selamat. Jadi mengikut peraturan memang disarankan untuk meletakkan kereta di kawasan alat-alat kebesaran diraja, yang mana di sana dari segi keselamatan memang di sana memang diyakini terkawal keselamatannya. Jadi bagi pengunjung-pengunjung bolehlah meletakkan kereta mereka di sana. Jadi mungkin pihak berkuasa juga akan bertugas nanti InsyaAllah di kawasan letak kereta tersebut sebab ada yang bertanya tadi letak keretanya di mana, jadi mungkin ada yang muskil mengenai perkara tersebut. Jadi harapan kalau daripada Hazim sendiri, harapan dari pihak saya untuk sentiasa menjaga keselamatan sekiranya mengunjungi yang mana letak kereta ada antara letak kereta dan kawasan yang penganjur mengadakan adalah lalu lintas. Jadi hendaklah mengawasi anak-anak bis kita untuk sekiranya mengunjungi kawasan di tempat jualan amal Pusat Ihsan. Jadi selain daripada itu juga berkunjunglah beramai-ramai untuk membawa anak-anak bis kita sebelum hari cuti sekolah.
Jadi luangkanlah masa keluarga. Jadi selain daripada itu juga bawa beg jangan lupa. Ya. Untuk kita semula. Untuk kita semula jadi lebih ramah mesra kepada alam sekitar. Ya, InsyaAllah. baik. Alhamdulillah. Okay. Mungkin dengan masa yang singkat, satu harapan Puan Ruby dan juga mungkin ada laman Instagram yang dapat diikuti di follow. Untuk mendapatkan informasi. Untuk pengunjung-pengunjung yang akan mengikuti bolehlah mengikuti pusat _Ehsan untuk IG Pusat Ehsan dan Facebook Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Maryam. Ya, di sana setiap hari dan dalam sehari ada update dari pihak penganjur. Setiap hari. Ya, setiap hari. Setiap hari. Ya. Jadi sekali lagi boleh follow di Instagram Pusat _Ehsan ataupun Facebook Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Maryam. Baik. Kerana ada juga yang bertanyakan saya jualan-jualan ataupun hasil kerja tangan daripada Pusat Ehsan sendiri nantinya itu yang mereka kadang-kadang bawakan macam kad, birthday card dan sebagainya. Macam mana? Ada nanti? Ada dari pihak penganjur, iaitu hasil tangan karya dari Pusat Ehsan Al-Amirah Hajah Maryam. Jadi Pusat Ehsan juga mempunyai penyulam. Jadi hasil tersebut dijual nanti? Dijual. Jadi hasil-hasil tersebut akan masuk kepada tabung dana Pusat Ehsan. Dan juga produk baru. Ada lagi produk kami baru ialah apa tu? tasbih dan sabun yang dibuat oleh penuntut-penuntut berkeperluan khas di Pusat Ehsan. Nanti ada pada 13, 14, 15. Ya. Wah, jadi Munirah boleh kita berkunjung ke sana insya-Allah. Insya-Allah. Orang ramai pun mesti datang ke sana pada 3 hari tersebut, iaitu 13, 14 dan 15 Mac 2020 pukul 10 pagi hingga 10 malam di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Baik, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada tamu kita itu Yang Mulia Puan Nurul Huda binti Awang Haji Mohin. Terima kasih Puan. Juga terima kasih kepada Abdul Azim bin Haji Saman. Terima kasih sekali lagi. Dan akhir sekali kepada Puan Ruby Susanti binti Haji Jahli. Sebagai tamu rampai pagi, kita rasa berbesar hatilah kerana berkesudian berkongsi informasi mengenai dengan acara bazar amal yang akan diadakan nanti pada 13, 14, 15. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.